ada 2 kumpulan, ya, ataupun saya seorang saja, it can be macam itulah biasanya antara 2 kumpulan ataupun saya seorang saya mengajar. Kita dah discuss panjang lebar seingat saya tentang apa itu psikologi. Ada siapa-siapa nak, saya cuba nak meneroka sejauh mana pelajar-pelajar masih ingat, because psychology is a basic, ya. Sebelum kita nak faham tentang IO psychology, kita perlu faham dulu apa itu psychology itself. Mungkin kalau tak nak verbally pun boleh secara chat, ya. Saya cuba, Doktor. Bagus. Psikologi itu kajian saintifik tentang tingkah laku dan proses mental. Alright. Itu je saya ingat. Itu je saya ingat. Oh, bagus tu. Kau ingat sangat bagus lah tu. Apa tengok slide sekarang ni? Tengok slide tapi bolehlah rewind balik apa yang pernah belajar. So boleh just a stimulus lah, because kefahaman tu dah ada. Yang ada di slide sekarang ada just stimulus untuk you pick up tersebut, Saya nak tengok sekejap, Tadi ada respon daripada chat. Sekejap, tengok kat sini. Sign. Participant. Okay. Right. Oh, dah banyak dekat chat ni. Saya baru boleh tengok. Alright. Salam baru habis. Okay. Online doktor. Oh, dah banyak dah chat kat sini. Alright, mana? Okay, Fatin. Memahami manusia dengan cara pemikiran dan tingkah laku. Memahami manusia dengan cara pemikiran dan tingkah laku. Mungkin susunan ayat tu lah, ya. Dia punya key element memang ada pemikiran dan juga tingkah laku. Pembelajaran berkaitan dengan tingkah laku, mukramin, atau proses mental. Lebih kurang tadilah, berkaitan dengan tingkah laku dan proses mental. Alright. Dan ilmu yang mengkaji tingkah laku dan proses mental, okey. Mengkaji tingkah laku manusia, melibatkan perasaan, pemikiran, behavior, berkaitan. Psikologi kajian, you all memang suka chat, Psikologi kajian fenomena yang melibatkan secara langsung atau tidak, yang melibatkan kognitif dan tingkah laku. Alright. Alright. So daripada chat, saya dapati ada satu elemen penting yang tertinggal. Di sini di chat, kalau tadi siapa yang verbal itu? Amalina. Siapa tadi? Sebut tadi kan tentang satu kajian saintifik, tingkah laku dan juga mental processes. Dan bila saya tengok dekat chat ni, so apa elemen yang tertinggal? Perasan tak apa elemen yang tertinggal dekat chat? Definition tentang psikologi. Ilmu saintifik. Ya, Doktor. ya betul. Thank you. So, jangan lupa, bila kita nak mendefinisikan sesuatu terminologi, dia tak boleh tak lengkap. Ya, dia mesti ada scientific study, dia mesti ada processes dan dia mesti ada behavior. So, kena faham juga sebagaimana yang pernah saya ingat saya our meeting untuk social psychology kan, kita pun yang mana kelas dengan saya kita dah berbincang panjang lebar tentang psikologi itu apa, so scientific study sangat penting. So what is scientific study? Because untuk level sekarang ni C4, C4 kita bukan sahaja nak recall apa itu psikologi dan tulis balik the scientific study of behavior and mental processes. Pada C4 kita dah kena satu kefahaman yang mendalam sehingga tahap kita boleh membandingkan antara psikologi, IO psikologi, social psikologi sebagai contoh.
Ya, so scientific study. Saya selalu sebut tentang scientific study. Apa itu scientific study? Ya, mesti ada core values, nilai-nilai yang tertentu dan mesti ada metodologi untuk menghasilkan ilmu dalam bidang psikologi. Kalau dalam IO, ilmu dalam IO psikologi. Ya, betul ada dua perkara iaitu core values, value-nya tak bolehlah bias, mesti objektif, mesti ada kajian berulangan sebelum kita mengesahkan sedapatan kajian ya. Ada beberapa elemen tentang value, nilai-nilai dalam scientific study dan mesti ada method. Apakah metodologi digunakan untuk menjadikan satu-satu ilmu itu sebagai satu ilmu yang saintifik. Ya, kita ada survey, ada case study, ada eksperimen. Ya, nanti kita akan belajar nanti selepas I think selepas tajuk introduction kita ada research method ya. And then itu yang pertama. Yang kedua elemen tentang mental processes ya. So mental processes kita tak boleh sebut sahaja tentang mental processes, perlu tahu, perlu jelas apa itu mental processes. So apa-apa sahaja yang berkaitan yang tidak boleh kita perhatikan secara mata kasar ya, kita kategorikan sebagai mental processes. Sebagai contoh apa? Pemikiran ya. Memori kita, pemikiran kita, hasrat kita, motivasi kita, kecenderungan kita, semua itu adalah di bawah kategori mental processes yang boleh kita tak boleh lihat secara mata kasar. Whereas behavior adalah observable behavior. Ya, apa-apa tingkah laku yang boleh diperhatikan secara mata kasar. Sebagai contoh ya, cuba pandang di sekeliling anda. Ya, tengok rakan anda buat apa. Ya, tengah tidur ke, tengah belajar ke, tengah dengar lagu, tengah makan. Itu adalah tingkah laku yang boleh diperhatikan. So, itu adalah behavior. So, bila kita clear tentang psikologi, ya, dan kita move kepada IO psychology. Ya, branch of psychology. Ya, IO psychology adalah salah satu cabang kepada ilmu psikologi. Ingat dulu kita belajar tentang introduction to psychology. Ada banyak cabang dalam psikologi. Kita ada IO psychology, social psychology, health psychology, abnormal psychology. Apa lagi? Developmental psychology. Sekarang belajar apa lagi dalam psikologi? Selain daripada IO, social, apa lagi awak belajar tentang psikologi? Psikologi kesihatan, Doktor. Psikologi kesihatan lagi, Psikologi perkembangan. perkembangan lagi, yang dah Pengujian belajar. psikologi. Pengujian psikologi lagi, tak ada dah. Jadi di sini dalam IO psikologi bidangnya dia punya cabang-cabangnya sangat luas ya. Merangkumi daripada kita lahir sampailah kita berakhir. Itu kalau dalam developmental psychology kan. Alright. So IO is a branch of psychology. So apa membezakan IO psychology dengan psikologi? Concern with the study of behavior in work settings. Ya. Ya. Jadi kalau tadi ya dalam psikologi kita IO is scientific study also ya, scientific study also, but apa yang membezanya ya masih lagi tentang mental processes dan juga human behavior, but then in work settings ya, di tempat kerja ya, di setting kerja. Itu yang membezakan IO dengan psikologi ataupun dengan social psychology ya. So elemen penting di sini mesti ada work settings. Kalau tak ada work settings, salah jawapan dia. Okay. So selain pada itu, ya, application ya merujuk kepada IO psychology. Satu, dia concern with the study of behavior in work settings. Yang kedua, application of psychology principles to change work behavior. Ya, penting di sini bila sebut IO, satu dia concern tentang tingkah laku tempat kerja. Yang kedua, aplikasi, guna prinsip-prinsip, konsep-konsep, model, teori dan sebagainya untuk mengubah tingkah laku kerja. Ya, penting di situ. Ini yang membezakan IO psychology dengan human resource management. Ya, sebab dalam pengurusan sumber manusia, dia berkaitan dengan tingkah laku pekerja juga. Ya, pernah tak dengar pelajar-pelajar ataupun kita alert dengan rakan-rakan kita yang mengambil human resource management, yang mengambil khusus pengurusan sumber manusia.
Ya, mereka belajar tentang pengurusan, tentang organisasi, tentang industri, ya, tentang tingkah laku. Tetapi yang membezakan adalah bila sebut IO psikologi, kecenderungan kita, fokus kita adalah menggunakan prinsip-prinsip psikologi tadi, teori ke konsep ke apa semua itu adalah untuk mengubah tingkah laku pekerja. Okay? So far clear tak? Are you clear? Jelas doktor. Jelas ya. Clear, Kena, doktor. kena speaking baru-baru ni. Jelas ya? Alright. Alhamdulillah. So penting ya sebelum kita move on, penting kita faham perkara tersebut. Ingat dalam minda kita mesti ada scientific, mesti ada mental processes. Kita boleh bayang dah scientific tu benda macam mana. Mental process tu benda yang macam mana. Behavior tu benda macam mana. Dia disebut IO tu work settings. Mesti. Dia berbeza dengan social psychology ya, sebagaimana yang pernah kita setengah daripada mungkin grup saya ya. And then setengah tu grup Dr. Aizal ya, mungkin dah bincang perkara tersebut. Yang berbeza dengan social psychology berkaitan dengan situasi sosial. Ya, but then ni bila sebut situasi sosial, of course ya, nanti you rasa IO ni ya di tempat kerja pun berlakunya interaksi sosial. Ya, dia ada overlapping di situ tetapi fokus IO lebih kepada tingkah laku di tempat kerja. Ya, apa-apa tingkah laku yang berkaitan untuk meningkatkan tingkah laku kerja, produktiviti dan sebagainya, ya. And then we move to kepada objektif, ya. Apakah objektif kepada IO psikologi? Ya, ahli-ahli psikologi IO ini, apakah peranan mereka? Apa yang mereka nak lakukan, laksanakan? Yang pertama, to conduct research, ya, to conduct research in an effort to increase our knowledge and understanding of human work behavior. Ya, jadi ahli-ahli IO psychologist berperanan ya untuk melaksanakan kajian-kajian sebagai satu usaha untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan, kefahaman tentang human work behavior ya, tingkah laku kerja. Ya, sebab apa? Dalam kehidupan kita termasuklah dalam konteks dalam organisasi dan industri, kita terdedah dan berlakunya perkembangan semasa ke semasa. Kalau sekarang ini ya endemik, keadaan sekalian sudah berubah, perlukan kepada penerokaan baru yang tentang bagaimana untuk kita meningkatkan lagi prestasi dan produktiviti pekerja. Ini menjadi tugas kepada IO psychologist ya, sebab kita tidak boleh hanya bergantung kepada ilmu yang sedia ada. Itu tidak cukup kerana bilangan terkini, kompleksiti yang berlaku yang perlukan kepada penerokaan baru. Ya. Dan selepas kita IO psychologist ini melaksanakan penyelidikan kajian ya, and then to apply the knowledge to improve work behavior, work environment and psychological conditions of workers. Ya, jadi bila dah dibina ilmu, ya, ilmu ini mungkin kita extend daripada ilmu yang sedia ada atau kita membina betul-betul ilmu yang baru, very very original, ya, ilmu yang orang tidak tahu sebelum ini, it can be atau just extensions of the previous research ya. Jadi ilmu-ilmu yang terbentuk yang telah terbina itu kemudiannya digunakan ya untuk menambah baik ya kepada tingkah laku kerja, work behavior, work environment ya. Apakah environment, situasi yang diperlukan untuk bekerja, lebih motivasi untuk bekerja, sebab dalam organisasi ini ataupun industri ini apa yang dipentingkan adalah produktiviti. Ya, bila sebut produktiviti adalah dia punya pendapatan increase, tetapi dari segi orang kata bajet ataupun belanjawan itu semakin berkurang, ya, ada efisiensi di situ, ya, ataupun mungkin dalam bahasa yang mudah, bagaimana kita nak membina satu kerja yang sebelum ini kita menggunakan sebulan untuk siapkan kerja ataupun seminggu untuk siapkan kerja. Bagaimana kita mengubah daripada seminggu jadi 3 hari buat kerja, ataupun daripada 3 hari menjadi 1 hari kerja, ataupun daripada 1 hari kerja menjadi 1 jam punya kerja, ya. Work environment and juga psychological conditions of workers, ya, tentang psikologi pekerja itu sendiri dari segi motivasi pekerja, dari segi kepuasan pekerja, isu berkaitan tentang absenteeism, ya, tidak datang kerja, ya, burn out dan sebagainya. So
dalam konteks IO psychology ini, ya, ia bukan saja diguna pakai dalam satu bidang sahaja, ya. The study of work behavior is a multidisciplinary, ya, sebab kalau kita lihat di sini, ya, contoh UMT adalah satu jenis service, education service, ya, tu perlukan ke situ psikologi, ya. Dan dalam konteks yang lain, contoh dalam bank perlukan kepada IO psychology, ya, berkaitan dengan ekonomi, ya, pembangunan ekonomi, berkaitan dengan badan-badan NGO, ya, because organisasi, ya, this is apa yang dimaksudkan sebagai the study of work behavior is a multidisciplinary, ya, dia merangkumi semua cabang kehidupan yang melibatkan organisasi industri, ya. And then we move to how this course can help you, ya, macam mana kursus ini boleh bantu anda, ya. Knowledge about 20% workplace. The course will address issues in management, work stress, work-family balance, ya, balance, ya, mesti ada keseimbangan antara kerja dan juga keluarga, workplace discrimination. Discrimination ni sebagaimana yang kita faham adalah berkaitan dengan kecenderungan kita, ya. Kita boleh favorite kepada golongan tertentu saja, ya. Cara kita menilai golongan yang kita suka lain, ya, dengan golongan yang kita tak suka, discrimination berlaku. Dan juga telecommunicating, ya, perhubungan antara rakan sekerja dengan pihak luar, dengan bos, immediate boss, dengan subordinate dan sebagainya. Jadi kursus ini diharapkan, ya, dapat memberikan kepada pelajar, ya, yang mungkin setengah tu dah bekerja part time, dah boleh memahami tentang ruang lingkup dalam dunia pekerjaan, ya, adanya isu tentang tekanan kerja, ya, kalau yang dah berkahwin sehingga ada yang kan timbul pula keseimbangan antara work dan juga family, kerja dengan mengalami konflik, kerja mengganggu keluarga, ada juga kerja dia terganggu disebabkan oleh masalah keluarga, ya. Perlu adanya keseimbangan di situ, ya. So diharapkan apabila kita belajar tentang IO psikologi, ia akan memberi satu ilmu dan panduan kepada pelajar-pelajar untuk menghadapi kini mungkin dah bekerja ataupun untuk apabila keluar menjadi seorang pekerja di masa akan datang, ya. So this is journals, ya, journals yang telah diterbitkan, ya, yang berkaitan, yang mengumpulkan tentang kajian-kajian berkaitan dengan IO psychology. So Academic Management Journal, Applied Psychological Measurement, Journal of Occupational and Organizational Psychology, ya, banyak jurnal-jurnal yang berkaitan dengan IO psychology, ya, Journal of OB, ya, Organizational Behavior, Personal Psychology, Training and Development Journal, Ergonomics, Leadership Quarterly. Ini ada sebahagian sajalah yang saya sebut di sini tentang jurnal-jurnal, ya. Sangat penting, ya, pelajar-pelajar nanti bila membuat tugasan jangan sekadar kata mengambil maklumat daripada Google, ya, Google punya artikel, ya, sebab dibimbangkan artikel tersebut adalah artikel yang tidak melalui tapisan review, ya. Jadi saya tak kata semua artikel itu tak bagus, tapi kalaulah pelajar-pelajar refer kepada jurnal-jurnal yang memang mempunyai ranking yang tertentu, sebagai contoh jurnal yang dipaparkan ini, sebenarnya hasil kajian itu telah ditapis, ya, telah direview oleh beberapa pakar sebelum dia diluluskan untuk diterbitkan. Jadi bila bahan-bahan yang dirujuk tu bahan-bahan yang bermutu, kita pasti dan yakin bahawa tugasan yang pelajar-pelajar yang laksanakan itu nanti juga mempunyai mutu yang tertentu, ya. Jadi saya harap pelajar-pelajar boleh merujuk kepada jurnal-jurnal yang sebagai contoh yang saya paparkan ini dalam menyiapkan tugasan nanti, ya. Alright. The beginnings, ya. Saya sentuh sedikit tentang permulaan, ya, tentang IO psychology, perkembangan, ya, tentang IO psychology. So Hugo Munsterberg, ya, dikenali sebagai father of industrial psychology,
ya, dikenali sebagai bapa kepada IO Psychology, ya. Kenapa? Ya, kerana dia antara pelopor, ya, pelopor yang apply, ya, applications of psychological findings from laboratory experiments to practical matters. Ya, jadi Masterberg ini adalah seorang ahli IO psychologist, ya, yang menggunakan hasil dapatan kajian-kajian daripada makmal diaplikasikan dalam dunia gunaan, ya, practical matters. Kemudian Frederick W. Taylor, ya, seorang jurutera, ya, telah memperkenalkan scientific principles, ya, prinsip-prinsip saintifik could be applied to the study of work behavior. Ya, menurut Taylor, ya, seorang jurutera tetapi berminat dalam kerja-kerja untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan pekerja, ya, telah memperkenalkan scientific principles, ya. Jadi Taylor ini memegang peranannya to help increase worker efficiency and productivity, dan satu kaedah yang terkenal, ya, yang dipelopori, yang diperkenalkan oleh Taylor adalah time and motion studies, ya, iaitu masa dan juga pergerakan. Kaedah ini adalah satu kaedah yang mana Taylor telah memecahkan, ya, basically time and motion studies telah memecahkan sesuatu bidang kerja itu kepada satu mudah, ya, yang mudah, dan kemudian diukur berapa masa yang diambil untuk menyiapkan satu-satu kerja tersebut, satu-satu tugas yang kecil. Apa yang saya nak terangkan di sini tentang time and motion, satu kerja, kalau kita tengok secara keseluruhan, sukar untuk kita nak mengukur, ya, keberkesanan setiap step-step kerja. Jadi dalam methods yang diperkenalkan oleh Taylor ini, Taylor cuba memecahkan, ya, satu kerja yang besar kepada sub-sub kerja, dan setiap sub-sub kerja itu diukur, ya, secara spesifik berapa masa yang diperlukan. Nanti saya akan tunjukkan contoh, ya, apa yang dimaksudkan sebagai time and motion studies, ya. Dan time and motion studies ini juga dikenal sebagai scientific management. Dan di dalam scientific management ini dimasukkan satu elemen, iaitu sebagai selection, iaitu abilities and use of proper tools. Maksudnya selain daripada diukur dari segi masa yang perlu digunakan untuk menyiapkan satu-satu tugas yang kecil, dalam scientific management turut dititik beratkan tentang apakah keupayaan, kebolehan yang diperlukan untuk melaksanakan kerja tersebut, dan apakah alat-alat yang diperlukan untuk memudahkan kerja tersebut, ya, efficiency, ya. So Taylor's philosophy was quite narrow, ya, walau bagaimanapun falsafah yang diperkenalkan oleh Taylor ni mengikut pandangan ahli-ahli IO psychologist yang lain sangat terbatas. Sebabnya today's jobs are much more complex, ya. Sekarang ni kerja, lagi pula selepas COVID-19 ini, keadaan kerja semakin kompleks. Jadi dalam method yang diperkenalkan oleh Taylor, dia lebih sesuai dengan kerja-kerja yang bersifat contohnya clerical, yang bersifat lebih kepada membuat craft, ya, yang perlu ada motion yang tertentu. Berbeza dalam konteks pekerjaan sekarang, kita memerlukan kepada daya usaha, membuat keputusan yang tinggi, kreativiti, dan memerlukan kepada sesuatu yang sukar untuk kita ukur secara time and motion, ya, yang memerlukan kepada pergerakan dan juga masa yang tertentu, ya. And sedikit saya menyentuh tentang perkembangan seterusnya, ya, World War I and the 1920s, ya. Robert Yerkes, ya, psychologist work with US Army. Robert Yerkes ni adalah seorang presiden, ya, kepada APA, American Psychological Association, yang telah bekerja sama dengan ahli-ahli psikologis yang lain bekerjasama dengan US Army, ya, yang mana mereka telah memperkenalkan, ya, memberi bantuan dari segi membangunkan intelligence test for the placements of army recruits, ya. Pada ketika itu, untuk kita
nak rekrut askar-askar ni perlu kepada penempatan dan pemilihan, dan that's why pada ketika itu diketuai oleh dan juga ahli-ahli IO psikologi yang lain telah membina intelligent test, iaitu dikenal sebagai the Army Alpha dan juga the Army Beta. Jadi dua jenis ujian kecerdasan, dan pelajar-pelajar belajar tentang pengukuran psikologi. So ini adalah salah satu dimensi ataupun jenis dalam pengujian psikologi. Kita kenal ni sebagai intelligent test, dan ada dua jenis tu, Army by Alpha dan Army Beta, yang mana Army Alpha ni bagi mereka yang celik yang tak buta huruf, dan satu jenis ujian bagi mereka yang buta huruf, iaitu dikenal sebagai Army Beta. Ini dalam bentuk dia tak boleh bagi soalan test itu dalam bentuk statement, dia perlu ada gambar dan sebagainya because dia tally dengan bakal AMI yang memang tak tahu membaca. Dan perkembangan seterusnya, ujian alat-alat ujian psikologi ini terus pesat membangun penggunaannya dalam screening and placement of personnel industry. Dalam pelbagai industri perlunya kepada saringan dan penempatan, dan diperlukan kepada ujian-ujian kecerdasan yang boleh digunakan pakai secara meluas. So 1920s US and tremendous industry growth berlaku selepas itu, perkembangan yang rancak dalam penggunaan IO psychology, particularly the test ujian-ujian psikologi dalam dunia industri. Kalau saya sebut tadi tentang motion, and kalau pelajar-pelajar nak lihat secara lebih mendalam tentang saya sebut tadi time and motion, saya boleh share sedikit sebelum kita habis ni dalam 4 minit sekejap tadi saya ada mungkin yang ikut. Saya ambil sedikit nanti saya akan share lah kot. Saya share. Yang ni saya skip masa pun tak ada, saya skip dulu. Nanti pelajar-pelajar tengok balik, saya nak tunjuk secara yes, this is tentang motion and time Jadi setiap pekerja itu melakukan hanya satu jenis pekerjaan sahaja, dan dia mengkaji the best way the best way ataupun masa yang boleh paling kurang digunakan. Ini itu salah satu contoh lah atau I move to ni contoh bagaimana dia cuba mengkaji kejap bagaimana dia design alat-alat because Stanley seorang engineer sebagaimana dia shallow dia membentuk, mereka bentuk shallow yang boleh menjimatkan masa, dan untuk dia berulang-alik mengambil pasir sebagai contoh tu kurang ni dia merekod berapa masa yang diambil bila nak mengangkut pasir ni daripada satu tempat ke satu tempat yang lain of course dia that's refer kepada motion motion. And then saya tunjuk yang lain sikit ni timbullah berapa. Okey, ini satu juga bagaimana nak ni bagaimana keberkesanan untuk kita mengurangkan pergerakan So 3 motion versus 1 motion bukan satu masa lagi ringkas. Dia nak mengurangkan pergerakan dalam tempoh 1 saat sebagai contoh. Contohnya perlu satu motion saja dah boleh dah tiga-tiga ni saya tengok ini sekejap tengok sini. Bila tak sos, kita nak tak sos dekat burger, kalau guna yang satu botol tadi kan dah 3, keluar 3, sekali tekan tu satu motion dah keluar 3
Perisa macam tu lah. Instead of satu je lubang dia ada. So adanya efisiensi di situ. Ya. Kalau saya tunjuk tak perasan dari sini. Sekejap ya. Ni shovels. Okey, cuba tengok balik ni. Kalau satu, contoh Kalau satu je lubang, you kena 3 kali motion barulah source tu penuh kan? Okey. Satu sekali bergerak. Dua kali. Kan? So motion ada 3 kali pergerakan. So bila mereka ada 3 mucung kat depan tu, just sekali jalan dah ada 3 layer untuk cheese tu lah, ya. Jadi menunjukkan keberkesanan lah bila adanya alat tersebut. Penting di sini bila sebut time and motion, pergerakan dengan masa. Dia nak mengurangkan masa dan mengurangkan pergerakan. Itu yang paling baik untuk the best way, ya, yang lebih efisien. Alright. So nanti saya akan share ni tentang ni just ambil kat YouTube, ya. Alright, masa kita pun pukul 11. So nanti kalau ada apa-apa next class boleh bertanya lagi, ya. So alright, kalau tak ada apa-apa kita berhenti di sini. Terima kasih pada semua. Nanti saya akan bagi Google Form lah pada kumpulan saya untuk kedatangan hari ini, ya. Alright, thank you for coming. Assalamualaikum.